Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Okey, selamat pagi semua. Semua sihat ke hari tu? Alhamdulillah sihat Ustazah. Okey, sihat alhamdulillah. Okey, untuk hari ni nampak ke slide saya sekarang? Nampak. Nampak. Okey, tulisan besar ke ataupun kecil? Kecil sangat? Besar. Besar, okey. Okey, untuk semalam kita belajar tajuk beriman kepada siapa? Rasul. Kepada Rasul, okey. Semalam kita dah belajar tentang maksud beriman kepada Rasul. Okey, siapa ingat apa maksud beriman kepada Rasul? Siapa boleh tolong Ustazah? Siapa ingat? Zul? Zul boleh Zul? Apa maksud beriman kepada Rasul? Okey. Rasul dan para Rasul dan Nabi diutuskan untuk meyakinkan manusia bahawa ada pengutusan 25 Rasul ada disebut dalam Al-Quran. Bagus Zul. Okey, terima kasih Zul. Okey, maksudnya kalau maksud beriman kepada Rasul ni kita mesti meyakini bahawa yang Zul cakap tadilah ada 25 Rasul yang diutuskan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Okey, seterusnya untuk pengertian Nabi dan Rasul. Okey, siapa ingat? Syuhada boleh tolong Ustazah? Apa pengertian Nabi dan Rasul Syuhada? Nabi diperintahkan untuk mendapatkan wahyu, manakala Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Okey, apa beza Nabi dan Rasul? Nabi untuk menyampaikan Nabi tidak diperintah untuk menyampaikan, manakala Rasul diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Okey, bagus. Okey, seterusnya terima kasih Syuhada dan Faris. Okey, seterusnya sifat wajib, mustahil dan harus bagi Rasul. Okey, Ustazah nak Nurin. Nurin ada tak? Nurin Nisrina. Nurin? Ya Ustazah, saya. Okey. Apa sifat wajib bagi Rasul? Ada 4. Apa? Sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Bagus, terima kasih Nurin. Okey, seterusnya sifat mustahil bagi Rasul. Okey, siapa ingat ada 4 kan? Okey, apa sifat mustahil bagi Rasul? Yang pertama, maksud beriman kepada Rasul. Boleh Amira sebut? Boleh, siapa tu? Azwa Safina, tolong saya. Boleh, Ustazah. Okey, apa sifat mustahil bagi Rasul? Kazib, khianat, kitman dengan balada. Okey, terima kasih. Okey, kelas, saya nak tanya awak, apakah maksud kitman? Menyembunyikan. Pandai. Okey, kalau kadhib? Berbohong. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau tabligh, apa maksud tabligh? Menyampaikan ajaran. Okey, pandai semua, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita beralih kepada sifat harus bagi Rasul. Okey, siapa ingat apa sifat harus bagi Rasul? Basyariah. Basyariah. Okey, basyariah ni maksudnya apa? Macam? Kehidupan manusia macam makan, minum. Okey, betul. Okey, sifat harus bagi Rasul ni dia sama macam manusia biasa. Makan, minum. Tetapi Rasul ni walaupun dia bersifat macam manusia biasa, tapi Rasul ni mereka terpelihara. Mereka ni maksum. Mereka terpelihara daripada sebarang dosa. Okey, boleh faham tak setakat ni?
Boleh. Boleh. Okey. Seterusnya kita beralih kepada hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Okey, semalam kita dah belajar kan? Okey, siapa ingat apa hikmah Rasul ni dipilih dalam kalangan manusia? Contoh ikutan. Ya, siapa tu syuhada Ke Faris? Contoh ikutan. Contoh ikutan mulia. Okey, betul lagi. Iman. Contoh ikutan mulia. Ujian. Apa? Ujian. Ujian. Lagi? Sikit lagi. Beriman. Beriman. Okey, terima kasih. Okey, sekarang semalam kita dah belajar pasal maksud Ismatul Rasul. Okey. Siapa ingat apa maksud Ismatul Rasul? Terpelihara daripada dosa. Dosa kecil. Okey, pandai. Terima kasih Syuhada Syahida. Okey. Sekarang saya nak tanya Lia Mai. Mai ada tak tu? Okey, tak ada. Tak apa. Aiman Suhadat. Aiman ada Aiman? Okay, tak ready kalau macam tu Dayang lah. Dayang Nur Ilya Rabiatul. Ada tak? Tak ada. Okey, ada. Okey, Dayang. Apa maksud Ismatul Rasul? Dijawab Ustazah. Okey. Yang pertama, mukjizat dan hari ini kita sambung balik pelajaran yang semalam, iaitu yang pertama kita Ataupun ada siapa-siapa boleh bantu Dayang? Zul, boleh bantu Dayang. Apa maksud Ismatul Rasul, Zul? Boleh saja. Maksudnya terpelihara daripada sesuatu yang buruk. Okey, bagus Zul. Ataupun pemeliharaan Allah kepada Rasul daripada sebarang dosa besar dan dosa kecil. Okey, terima kasih Zul. Terima kasih Dayang. Okey, kita dah baca doa ke tadi? Belum. Belum. Okey, maaf. Lupa Ustazah. Okey. Sekarang Ustazah nak minta tolong. Siapa ketua kelas? Zul Hakim. Zul Hakim. Okey Zul Hakim, tolong pimpin bacaan doa. Boleh Zul? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshu'aina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih Zul. Okey. Kelas hari ini kita akan masuk kepada tajuk pelajaran ke-12, beriman kepada Rasul. Okey, kita sambung yang semalam. Okey. Ni Ustazah nak ulang sikit. Okey, maksud mukjizat, jenis dan contohnya. Okey. Ustazah nak tanya kamu, apakah maksud mukjizat dari segi bahasa? Yang melemahkan. Okey, bagus. Okey, ingat tak ada hadis yang kita belajar minggu lepas yang hindari sifat negatif tu? Yang Al-Ajzi tu. Ingat tak tu? Selamat datang lagi ha. Ke lupa dah? Ada Al-Ajzi, ada Al-Kasal. Ingat sih? Oh, Sekpa. Okey, ingat tak? Mun Al-Ajzi maksudnya lemah. Jadi, kalau mukjizat di segi bahasanya ialah melemahkan. Okey, manakala dari segi istilah, mukjizat ni dia perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Okey, kata kunci kat sini, kalau nak ingat mukjizat ni apa? Mukjizat ni ialah perkara luar biasa. Okey, dari
dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Okey, untuk apa? Untuk membuktikan kenabian dan kerasulan mereka. Okey, setakat ni semua faham? Faham. Faham. Okey, kalau faham, Ustazah nak minta Azwa cuba terangkan balik apa maksud mukjizat dari segi istilah. Perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Bagus Azwa. Okey, semua faham? Faham. Okey, faham. Okey, sekarang kita pindah kepada contoh mukjizat. Okey, ingat contoh mukjizat ada berapa kelas? Ada 2. Ada 2. Yang pertama ialah mukjizat hissiyah. Okey, sebut kelas mukjizat apa? Mukjizat? Hissiyah. Okey, pandai. Okey, mukjizat hissiyah ni ialah mukjizat yang dapat dikesan dengan panca indera tetapi tidak berkekalan. Okey. Siapa tahu apa maksud panca indera? Deria. Apa? Deria. Deria. Okey, contohnya macam penglihatan kita boleh nampak, kita boleh pegang semua tu kan. Okey. Selain tu, mukjizat hissiyah ni juga dia berlaku ketika seseorang rasul yang diberi mukjizat tersebut masih hidup. Okey. Yang setakat ni kamu faham tak? Faham. Okey. Contohlah kalau Ustazah nak tanya, kalau kitab Zabur tu dia dikira mukjizat hissiyah ke maknawiyah? Hissiyah. Pandai. Sebab apa? Sebab kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat semuanya tidak berkekalan. Okey. Seterusnya kita beralih kepada jenis mukjizat yang kedua iaitu jenis mukjizat maknawiyah. Okey. Mukjizat maknawiyah ni ianya ialah mukjizat yang difahami dengan pemikiran dan pemerhatian berdasarkan ilmu. Okey. Mukjizat yang kekal iaitu khalidah hingga kiamat iaitu Al-Quran Karim yang sentiasa membuktikan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam. Okey. Kamu ingat kalau jenis mukjizat ni dia ada 2. Iaitu yang pertama mukjizat hissiyah, yang kedua mukjizat apa? Maknawiyah. Okey, maknawiyah, pandai. Okey. Kalau nak ingat mukjizat hissiyah ni, kita ingat kita his tu macam ular kan? Ular kita boleh nampak. Jadi mukjizat hissiyah ni kita boleh nampak. Okey. Seterusnya mukjizat maknawiyah ni kita ingat dia mukjizat yang kekal sampailah ke hari kiamat. Dan satu-satunya mukjizat maknawiyah ialah apa? Al-Quran. Al-Quran. Okay, bagus Ikhwan. Okey, seterusnya kita beralih kepada contoh mukjizat hissiyah. Okey. Kamu tengok gambar tu kan? Gambar unta. Okey. Untuk para nabi dan rasul ada yang dikurniakan mukjizat. Okey, antaranya ialah Nabi Soleh. Okey, Nabi Soleh ni dia macam mana? Dia seekor unta yang sempurna sifatnya keluar daripada batu. Dia boleh menjadikan batu tu kan keluar seekor unta yang sempurna sifatnya. Ada kepala, ada kaki, ada tangan, tapi semuanya dengan izin Allah lah. Okey. Semua boleh faham tak setakat ni? Faham. Faham. Okey, Faris. Faris ada? Ya. Okey. Apakah contoh mukjizat hissiyah bagi Nabi Soleh, Faris? Mukjizat. Ya, Faris. Faris dengar tak? Dengar lah. Oh, dengar. Oh, tengah cari Sikit lah.
Okey, tak apa, tunggu Faris. Faris boleh nampak slide tak? Boleh nampak? Nampak Azhar. Nampak. Kalau kecil sangat slide bagi tahu tau. Contoh Azhar. Apa soalan ni? Apa? Soalan tadi Apa Faris tak dengar? Soalan tadi. Oh, soalan. Oh, soalan tadi, apakah contoh mukjizat hisiah bagi Nabi Soleh alaihi salam? Cuma dengan isyarat tangan baginda saja. Kau untuk yang terpunya sebabnya keluar daripada batu. Bagus. Okey, ingat kalau Nabi Soleh, terima kasih Faris. Kalau Nabi Soleh, contoh mukjizat hisiahnya ialah daripada usuk seekor unta tu boleh keluar daripada batu. Okey, ingat tu Okey, yang kedua ialah Nabi Musa. Okey, Nabi Musa AS, mukjizat Nabi Musa ialah sebatang tongkat. Okey, apa yang tongkat ni boleh buat? Okey, tongkat baginda bertukar menjadi ular, kemudian menelan jelmaan ular tukang sihir Fir'aun. Okey, kamu tahu tak siapa Fir'aun ni? Tuhan. Fir'aun ni ialah raja pada zaman tersebut, raja yang zalim, sangat zalim. Okey. Yang kat sini kita mesti ingat apa tu? Nabi Musa ni ada tongkat. Lepas tu Hello. hello. Hello semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Okey, sampai mana saya tadi? Sampai tongkat kan? Ya. Okey, tongkat Nabi Musa. Okey, Nabi Musa ni mukjizatnya ialah tongkat. Okey, di mana tongkat baginda bertukar menjadi ular, kemudian menelan jelmaan ular tukang sihir Fir'aun. Okey, ceritanya macam ni. Okey, pada zaman dulu, kan Fir'aun ni dia raja kan masa tu. Dia sangat zalim. Okey, lepas tu apa tu? Dia carikan tukang sihir untuk sekejap ya. Okey, minta maaf semua. Kita sambung semula ya. Semua masih ada? Ada Ustazah. Okey, minta maaf. Okey, kita sambung. Okey. Masa zaman dulu, Fir'aun ni dia mengarahkan tukang sihirnya untuk berlawan dengan Nabi Musa. Okey, di mana tukang sihir tu dia macam gunakan sihirnya seolah-olah dia gunakan sihirnya untuk macam keluarkan ular untuk berlawan dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa masa tu dia tak ada apa-apa, dia cuma ada tongkat je. Okey, tapi Nabi Musa ni bertawakal kepada Allah. Tiba-tiba Nabi Musa ketuk tongkat tu dan lemparkan tongkat tu. Tongkat tu bertukar menjadi ular dan kemudian tongkat ular Nabi Musa tu menelan ular tukang sihir Fir'aun. Okey, faham tak kamu semua? Faham. Faham. Okey, alhamdulillah. Kalau tak faham boleh tanya Ustazah ya.
Okey. Seterusnya, tongkat Nabi Musa ini juga dia mampu memancarkan 12 mata air apabila dipukul. Okey, kita ingat apa tadi? Tongkat Nabi Musa ni dia boleh bertukar menjadi ular yang mampu menelan ular tukang sihir Fir'aun, dan yang kedua dia mampu memancarkan 12 mata air apabila dipukul. Okey, semua boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh mukjizat hisiah Nabi Isa alaihi salam. Okey, Nabi Isa ni, apa mukjizat Nabi Isa? Nabi Isa mampu membuat burung daripada tanah, kemudian meniupnya, lalu burung tersebut hidup dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hebat kan? Hebat tak? Hebat. Tapi semua ni berlaku dengan izin Allah lah. Okey, yang kedua, Nabi Isa ni dia mampu menyembuhkan orang buta dan sopak setelah menyapu dengan tangan baginda. Okey, pada zaman dulu penyakit sopak ni sangat berleluasa. Jadi Nabi Isa ni dia masa tu kira hebat lah sebab dia mampu menyembuhkan penyakit sopak dan buta ni dengan menggunakan tangan. Okey, apa penyakit sopak ni? Penyakit sopak ni ialah penyakit macam penyakit kulit. Okey, kalau kamu nak tahu lebih lanjut, kamu boleh tengok dekat internet lah ya. Okey, boleh tak semua? Boleh. Okey, sekarang Ustazah nak tanya Qurratu Aini. Qurratu Aini ada tak? Ada, Ustazah. Okey, Aini. Apa contoh mukjizat hisiah bagi Nabi Isa? Itu apa perkara tu? Membuat burung daripada tanah, kemudian meniup, lalu burung tersebut hidup dengan izin Allah SWT. Okey, yang kedua, Nabi Isa mampu apa? Mampu menyembuh orang buta dan sopak setelah menyapu dengan tangan baginda. Okey, terima kasih Aini. Okey, dan yang terakhir, dia ada lagi contoh yang lain tapi ini antaranya lah ya. Okey, ini contoh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kelas, kalau saya ataupun siapa-siapa sebut sallallahu alaihi wasallam, apakah yang perlu kamu buat? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagus. Siapa tu? Kenapa Aini? Aini ada masalah ke? Tak ada. Okey, kamu kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh angkat tangan ya kat bawah tu. Okey. Cuba sekarang semua angkat tangan. Okey. Okey, bagus. Nanti kalau kamu ada soalan, kamu boleh angkat tangan kat situ ataupun boleh tanya Ustazah tulislah kat sini. Okey, kita sambung. Okey, mukjizat hisiah bagi Nabi Muhammad iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey. Siapa ingat apa tu peristiwa Isra' dan Mi'raj? Ya, Ikhwan? Pada waktu Nabi dengan Allah Taala. Nah, apa Ikhwan boleh ulang? Nabi Muhammad SAW pergi ke langit ketujuh untuk menerima solat 5 waktu. Okey, bagus Ikhwan. Nabi Muhammad pergi ke langit dan masa itulah langit ketujuh dan masa itulah menerima perintah solat. Okey, terima kasih Ikhwan. Okey, seterusnya mukjizat hisiah Nabi Muhammad ialah baginda membelah bulan dengan isyarat tangan baginda sehingga penduduk Mekah dapat melihatnya dengan jelas. Sebab apa tahu? Sebab masa ni penduduk Mekah macam betul, dia tanyalah betul ke Nabi ni Nabi? Kenapa macam tak ada keistimewaan? Lepas tu Nabi pun berdoa kepada Tuhan. Doa kepada Allah. Lepas tu Allah pun menggunakan mukjizat iaitu Nabi Muhammad ni mampu membelah bulan dengan isyarat tangan baginda. Okay. Sehingga
apabila penduduk Mekah dapat melihatnya dengan jelas. Okey, boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, ni semua ialah contoh bagi mukjizat hisiah. Okey, bagaimana dengan mukjizat maknawiyah? Apakah contoh bagi mukjizat maknawiyah? Siapa ingat? Dayang ingat Dayang? Apa contoh bagi mukjizat maknawiyah? Ada satu je kat dunia Mukjizat ni. yang difahami dengan pemikiran dan Apa contohnya? Contohnya ialah Al-Quran Al-Quran Karim. Al-Karim yang sentiasa membuktikan kebenaran Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Bagus Dayang, bagus. Okey, ingat ya, contoh mukjizat maknawiyah ialah Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran ni lah satu-satunya yang kekal sampailah hari kiamat. Okey, tu ialah ringkasan lah daripada yang tadi, iaitu kalau contoh mukjizat hisiah bagi Nabi Soleh, kita ingat unta. Okey, apa yang jadi dekat unta? Nabi Soleh ni mampu membuatkan unta tu keluar daripada batu. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Okey, yang kedua, kalau Nabi Musa, kita ingat tongkat Nabi Musa yang mampu bertukar menjadi ular dan mampu memancarkan 12 mata air. Okey, sekarang saya nak tanya, kalau Nabi Isa, apa contoh mukjizat Nabi Isa, Azwa? Membuat burung daripada tanah kemudian meniupnya, lalu burung tersebut hidup dengan izin Allah. Okey. Okey, terima kasih Azwa. Okey, ingat Nabi Isa, mukjizatnya ialah menghidupkan burung dengan tanah dengan izin Allah dan menyembuhkan penyakit buta dan siapa ingat penyakit satu lagi tu? Nampak. Okey, pandai. Okey, pandai kamu. Okey, last sekali adalah Nabi Muhammad SAW. Okey, sekarang saya nak tanya Zul. Zul, Ya dah. apa contoh mukjizat hisiah bagi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dia beri Al-Quran. Tu mukjizat maknawiyah. Kalau mukjizat hisiah, contoh mukjizat hisiah bagi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dia dapat membelah bulan. Bagus. Dan Allah. Isra' Mi'raj. Okey, terima kasih Zul. Okey, sekarang kita beralih kepada maksud ulul azmi. Okey semua, nampak tak slide Ustazah sekarang? Nampakkah? Nampak. Kalau tak nampak, bagi tahu ya. Okey, maksud ulul azmi. Okey, ulul azmi bermaksud Rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan hati untuk menghadapi ujian dalam dakwah. Okey, ulul azmi ni kata kuncinya kamu ingat Rasul yang mempunyai cekal dan tabah dalam hati. Okey, nampak tak yang Ustazah tulis kat tepi tu? Cekal dan tabah hati. Okey, cekal dan tabah hati untuk apa? Untuk menghadapi ujian dalam dakwah. Okey, Faris? Oh Faris. Apa maksud ulul azmi Faris? Ulul azmi yang kecekalan dan ketabahan hati. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Sekarang saya nak minta tolong Nurin Miss Rina, ada tak? Ada Ustazah. Okey, Nurin, apa maksud ulul azmi Nurin? Mempunyai kecekalan hati dan ketabahan untuk menghadapi ujian berdakwah. Okey, bagus Nurin. Okey, siapa yang punya kecekalan hati tu? Siapa? Rasul. Okey, pandai. Okey, terima kasih semua.
Okey, yang ni kita beralih kepada contoh kecekalan Rasul Ulul Azmi. Okey, sebelum tu Ustazah nak bagi tahu kamu. Okey, kita wajib beriman kepada 25 orang Rasul. Dan tetapi untuk Rasul Ulul Azmi ni dia ada 5 orang je. Okey, Rasul Ulul Azmi ada 5 orang, iaitu Ustazah bagi kamu akronim MIMIN. Okey, boleh sebut semua? MIMIN. Mimin. Okey. Ada tak Mimin dalam kelas ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Ingat ya, Mimin ni akronim bagi Rasul yang Ulul Azmi. Okey, yang pertama ialah Nabi Muhammad. Yang kedua ialah Nabi Isa. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Ibrahim. Dan yang kelima Nabi Nuh. Jadi kamu ingat Mimin, M Nabi Muhammad, I Nabi Isa, M Nabi Musa, I Nabi Ibrahim dan N Nabi Nuh. Okey, sekarang saya nak minta tolong. Adakah Udin? Udin? Udin ada Udin? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tengah berbuat apa? Dia tengah buat apa? Masa di tentang 11. Udin Cik Ida ke kelas? Cik Ida. Okey, mun Cik Ida Udin, saya nak minta tolong. Mai. Mai ada Mai? Lia Mai? Cik Ida juga. Okey, Aiman lah. Aiman Suhadat. Aiman Suhadat. Oh, Aiman Suhadat. Ustazah. Okey, Aiman. Aiman, Rasul Ulul Azmi ada 5 orang. Okey, sebutkan nama Rasul Ulul Azmi mengikut akronim yang Ustazah bagi tadi. Nabi Musa, Okey. Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Okey, bagus. Okey, kalau nak senang ingat pun boleh ingat Mimin. Tapi kalau ingat macam tu, okey boleh je. Okey, terima kasih Aiman. Sama-sama. Okey. Okey, sekarang kita beralih kepada contoh kecekalan Rasul Ulul Azmi. Okey, yang pertama ialah Nabi Nuh. Okey, apa kisah Nabi Nuh tu? Nabi Nuh ni dia berdakwah selama 950 tahun. Siang dan malam. Tetapi hanya sebahagian kecil sahaja umatnya yang beriman. Dan kebanyakan umat baginda kufur, termasuklah isteri dan seorang anak baginda. Okey, pernah dengar tak kisah bahtera Nabi Nuh? Nah, Pernah. Okey. Okey, mungkin Ikwan boleh cerita sedikit apa kisah bahtera Nabi Nuh tu, Ikwan? punya Nabi Nuh. Sebelumnya Nabi Nuh sudah bersedia dengan membina bahtera yang muat untuk haiwan yang berpasangan manusia. Tapi apabila waktunya bagi saya anak yang simuk Nabi Nuh naik bahtera. Maya jap saya. Okey, terima kasih Ikwan. Yang lain semua boleh dengar apa Ikwan cakap? Syuhada macam angkat tangan. Syuhada ada soalan kah? Tidak. Oh, tidak, okey. Okey, setakat ni semua faham kelas? Okey, faham Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita beralih kepada Nabi Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim dijatuhkan hukuman bakar oleh Namrud dan dihalau daripada tanah air sendiri. Okey, baginda diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyembelih anak baginda Nabi Ismail. Okey. Berat kan ujian Nabi Ibrahim di kelas? Berat nak? Berat. Okey. Bayangkan
Nabi Ibrahim tu ni dijatuhkan hukuman bakar oleh Namrud. Okay, siapa Namrud tu? Siapa tahu siapa Namrud? Raja yang zalim. Okey, bagus. Namrud ni adalah raja yang zalim pada zamannya. Okey, sekejap ya kelas. Ya, sekejap ya kelas, pensyarah saya nak masuk. Saya nak masukkan dia sekejap. Masih okey kah? Okey. Okey. Okey semua? Semua masih okey? Okey. Okey. Kita sambung sampai mana tadi? Dengan sampai Nabi apa tadi? Dengan Raja Namrud. Raja Namrud. Okey, kita ingat Nabi Ibrahim ni kisahnya apa tu? Dia kan Nabi Ibrahim dia membunuh semua berhala. Okey, apabila Nabi Ibrahim membunuh berhala, jadi masyarakat pada zaman tu dia pun marah. Dan Raja Namrud pun marahlah. Jadi Raja Namrud memerintahkan supaya Nabi Ibrahim dibakar di dalam api. Tapi dengan izin Allah tak jadi apa-apa dah dekat Nabi Ibrahim. Okey. Seterusnya kisah yang kedua Nabi Ibrahim ni iaitu baginda diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Okey, bayangkan kamu kalau kamu ada anak ataupun kamu disuruh untuk menyembelih orang yang kamu sayang. Okey, mestilah kamu rasa macam tak nak kan buat benda tu. Tapi Nabi Ibrahim memandangkan ianya adalah suruhan daripada Allah. Tapi jadi Nabi Ibrahim pun ikutlah, tapi jadilah sembelihan tu. Allah tukar kepada binatang. Okey, kamu ingat tak semua cerita-cerita ni? Hello kelas. Ingat sikit-sikit lah. Ingat sikit. Oh, ya. Okey. Terima kasih doktor. Okey, saya doktor. Salam. Okey kelas, sambung lagi. Maafkan saya. Okey, Nabi Musa, seterusnya kita beralih kepada Nabi Musa alaihissalam. Okey, Nabi Musa ni baginda berhadapan dengan Fir'aun yang zalim dan berhijrah ke Palestin bersama dengan Bani Israel yang degil dan ingkar. Maksudnya zaman Nabi Musa ni, cabaran Nabi Musa ni memang sangat kuatlah. Okey, di mana apabila baginda berdakwah, rakyatnya macam degil tak nak dengar. Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada Nabi Isa. Okey, Nabi Isa ni pula baginda ditentang oleh orang Yahudi sehingga mereka merancang untuk membunuh baginda, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan baginda lalu diangkat ke langit. Okey, semua faham tak? Faham. Okey. Okey, untuk yang last kali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustazah nak minta Syahidah tolong bacakan boleh? Boleh Ustazah. Okey, cuba baca Syahidah. Berhadapan tentangan masyarakat Quraisy di Mekah dan tentangan Yahudi dan munafikin di Madinah Al-Munawwarah, Yashrib.
Okey, terima kasih Syahidah. Okey, kamu ingat kisah Nabi Muhammad lah, Nabi kita kan banyak dugaan yang Nabi hadapi semasa berdakwah. Okey. Jadi kita mesti ambil iktibar lah daripada kisah-kisah Nabi ni supaya terus bersemangat dalam hidup kita. Okey, boleh tak semua? Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita beralih kepada tugas-tugas Rasul. Okey, tugas Rasul ni kat sini dia ada 4, iaitu yang pertama, saya nak minta tolong Azwa, tolong bacakan. Menjadi saksi terhadap manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih Azwa. Okey, yang pertama Rasul ni dia menjadi saksi. Ingat ya, kata kunci yang pertama ialah saksi. Saksi terhadap manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua pula ialah Nurin, minta tolong Nurin bacakan yang kedua. Menyampaikan berita gembira kepada orang beriman dan Cik nampak lah Ustazah. Dan berita Berita sengsara kepada orang kafir. Okey, terima kasih Nurin. Okey, yang kedua tu kita ingat Rasul tu tugasnya ialah menyampaikan berita. Okey, menyampaikan berita ni sama ada berita baik ataupun berita buruk. Okey, berita baik ni disampaikan kepada orang yang berapa kelas? Beriman, pandai. Manakala bagi orang yang tak beriman, okey, Rasul ni tugasnya menyampaikan berita yang sengsara kepada orang yang kafir lah, orang yang tak beriman. Okey, setakat ni semua faham? Faham. Faham, Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita beralih kepada yang ketiga. Okey, yang ketiga saya nak Aiman, bacakan yang ketiga Aiman. Aiman masih ada? Okey, Aiman. Okey, tak apa. Kalau macam tu saya nak yang tadi. Hafiz lah, Hafiz. Hafiz ada tak Hafiz? Abdul Hafiz? Dah. Ya, Hafiz. Hafiz tolong bacakan poin yang ketiga, contoh teladan tu. Menjadi contoh teladan yang terbaik kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupan. Okey, bagus Hafiz. Okey, ingatlah kat situ bahawa Rasul ni dia menjadi contoh ikutan. Jadi contoh teladan. Sama ada dari segi percakapan Nabi kah? Okey, kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupan. Contohnya macam sekarang nak. Kalau kita amalkan sunnah Nabi. Okey, apa contoh sunnah Nabi yang kamu ingat kelas? Makan menggunakan tangan kanan. Makan menggunakan tangan kanan, bagus. Lepas tu apa lagi? Apa lagi sunnah Nabi? Faris, apa lagi sunnah Nabi Faris? Sunnah Nabi. Apa? Makan dengan 3 jari. Okey, bagus. Tu pun sunnah Nabi juga. Okey, ingatnya. Rasul ni menjadi contoh teladan bagi seluruh umat manusia. Okey. Dan yang keempat, tugas Rasul yang keempat ialah menyeru manusia. Okey. Dia Rasul menyeru manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Okey. Ingat tugas Rasul ni ada 4. Yang pertama ialah saksi. Okey, ingat kelas kata kuncinya apa? Yang pertama? Saksi. Okey, bagus. Okey, saksi apa? Saksi
untuk manusia yang tidak beriman kepada Allah. Okey, tugas Rasul yang kedua, kita ingat menyampaikan berita. Okey, menyampaikan berita Baik yang baik. Okey, bagus Syahada. Yang baik kepada siapa Syahada? kepada orang yang beriman. Oh, bagus. Dan yang berita yang sengsara kepada siapa? Tidak beriman. Okey, bagus. Okey, terima kasih Syahada. Okey, yang ketiga kita ingat poinnya ialah menyeru manusia. Okey, menyeru manusia untuk melakukan ibadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Okey, yang keempat kita ingat poinnya contoh teladan. Okey, contoh teladan apa Azwa Safina? Okey, boleh Ustaz Azwa Safina terangkan sikit? Boleh. Okey. Menjadi contoh teladan yang terbaik kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupan. Okey, makasih Azwa. Maksudnya contoh teladan tu sama ada dari gaya hidup Rasulullah kah kita ikut, sama ada dari segi Rasulullah memimpin kita boleh ikut, macamnya. Okey, faham tak setakat tu semua? Faham. Okey, terima kasih semua. Okey, dan subtopik yang terakhir iaitu kesan beriman kepada para rasul. Okey, ada 4 kesan beriman kepada para rasul. Yang pertama ialah bersyukur. Okey, apabila kita beriman kepada rasul, kita akan rasa bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah mengutuskan rasul untuk membimbing manusia ke arah kebenaran. Okey, yang kedua ialah mencintai. Okey. Mungkin Syahidah boleh tolong Ustazah. Apa kesan beriman kepada Rasul yang kedua? Beriman kepada Rasul. Mencintai dan memuliakan Rasul yang membawa rahmat daripada Allah dan menyampaikannya dengan penuh kesabaran. Okey, terima kasih Syahidah. Kita ingat poin yang kedua, apabila kita beriman kepada Rasul, kita akan rasa lebih cinta dan memuliakan Rasul yang telah membawa rahmat daripada Allah dan menyampaikannya dengan penuh kesabaran. Okey, seterusnya kesan beriman yang ketiga ialah mencontohi. Okey, apabila kita beriman kepada Rasul, kita akan mencontohi Rasul dalam semua aspek kehidupan. Macam tadilah termasuk gaya hidup Nabi, makan dengan tangan kanan semua, pasal doa-doa yang Nabi amalkan dan semualah. Okey. Dan seterusnya yang keempat, bahagia. Okey. Untuk bahagia ni saya nak Hafiz. Hafiz masih ada tak Hafiz? Hafiz masih ada? Okey, Hafiz tak apa. Anizah lah Anizah. Anizah Budiman. Ada. Okey Hafiz, bagus Hafiz. Okey Hafiz, apa kesan beriman kepada para rasul yang keempat? Mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kerana mematuhi ajaran Rasulullah SAW. Okey, terima kasih Hafiz. Okey, ingat kat sini. Apabila kita beriman kepada Rasul, kita akan dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab kita patuh kepada ajaran Rasulullah. Di mana ajaran Rasulullah tu datang daripada Allah. Okey, semua boleh setakat tu? Boleh. Boleh. Okey, sekarang kita beralih kepada sesi penilaian. Okey, sekarang Ustazah nak minta tolong kamu lah. Okay, kita jawab soalan tu sama-sama. Boleh si kelas? Boleh. Boleh. Okey. Boleh nampak slide sekarang? Apa yang boleh nampak slide kah? Tak boleh. Tak boleh. Okey, kejap. Okey, sekarang nampak apa? Nampak Google Chrome. Google Meet.
Google Meet. Okey. Kalau sekarang nampak apa? Nampak nombor. Okey, bagus. Okey, ada 9 soalan. Kita jawab sama-sama Okey, nombor 1 Ustazah nak pilih lah. Ke ada yang nak volunteer? Nak jawab soalan? Ada tak? Ustazah pilih Ke nak Ustazah pilih? Okey, pilih je lah. Okey, nombor 1 saya nak Ikhwan tolong bacakan. Lepas tu bagi jawapan. Okey. Ikhwan boleh nampak? Boleh. Terdapat 2 jenis mukjizat. Okey. Apa jawapannya? Betul. Betul. Okey, betul. Bagus Ikhwan. Okey, yang kedua saya nak syuhada. Ada syuhada? Ada. Okey, syuhada pilih satu nombor. 3. Nombor apa syuhada? 3. Nombor 3. Okey. Okey, cuba baca soalan. Sifat harus bagi Rasul ialah sifat manusia biasa seperti makan, minum dan tidur. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, pandai. Pandai syuhada. Okey, yang ketiga saya mau Zul. Zul Hakim masih ada? Ada Ustazah. Okey, Zul pilih satu nombor Zul. 9 Ustazah. Nombor 9? Okey. Okey, baca soalan Zul. X ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan wahyu kepadanya tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Siapakah X? Siapa X? Nabi. Nabi. Okey. Okey, X ialah Nabi. Okey, ulang semula kejap Aduh, okey. Okey, siapa lah? Okey, sekarang saya minta tolong siapa? Apakah maksud Ismatul Rasul? Pemeliharaan Allah SWT terhadap para rasul daripada melakukan sebuah dosa. Okey, terima kasih. Pandai. Siapa yang? Faris. Bagus Faris. Okey, yang kedua. Okey, Hafiz Faris. Okey. Sekarang saya mau pilih Syahidah. Syahidah ada? Ada Ustazah. Okey, Syahidah. Pilih sikit nombor Syahidah. 6. Nombor 6. Okey, baca soalan. Soalan tadi. Okey, baca soalan. X ialah seorang lelaki yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan wahyu kepadanya tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Siapakah X? Rasul. Nabi. Okey, Nabi. Okey, betul. Pandai Syahidah. Okey, yang seterusnya saya mau tadi saya mau siapa nama? Zul. Tebus balik Zul. Zul masih ada? Siapa lagi yang nak jawab? Zul? Cik ada Gida? Ya. Ada. Okey Zul, pilih sikit nombor lagi Zul. 5. Okey, nombor 5. Okey Zul. Contoh bagi mukjizat maknawiyah ialah? Contoh bagi mukjizat maknawiyah. Ada. Okey, ingat mukjizat maknawiyah ada sikit aja dekat dunia tu. Al-Quran. Okey, bagus. Pandai Zul. Okey, siapa lagi Dayang. Seterusnya saya mau Dayang. Dayang ada? Ada. Okey, Dayang apa? Pilih sikit nombor. 7. Nombor 7. Okey. Sifat harus bagi Rasul ialah sifat manusia biasa seperti makan, minum, tidur dan lain-lain. Betul ke salah?
Betul. Okey, pandai. Betul. Terima kasih Dayang. Okey, seterusnya saya mau Aiman. Aiman masih ada? Saya ada. Moncamnya siapa kita? Hafiz. Hafiz ada? Alhamdulillah, hidup. Okey, Alhamdulillah lagi hidup. Okey, Hafiz bila sikit nombor Hafiz? 2. Nombor 2. Okey, soalannya. Rasul Ulul Azmi ialah? Rasul terpelihara dari sebarang dosa. Okey, anda yakin? Salah, yakin. Ha? Yakin. Yakin. Jadi jawapan tu. Salah. Okay, ingat Rasul Ulul Azmi tu apa teh? Rasul Ulul Azmi. Ketebalan hati. Okey, bagus. Rasul Ulul Azmi itu ialah Rasul yang punyai kecekalan dan ketabahan hati. Okey, ingat tak? Ingat tak? Okey, mukjizat teh apa? Al-Mu'jizat. Maknawiyah. Al-Nawiyah. Okey, mukjizat teh ada 2, mukjizat hisiah, maknawiyah. Mukjizat tu maksudnya dari segi bahasa melemahkan, tapi dari segi istilah tehnya ialah perkara luar biasa. Okey, yang dikurniakan kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kenabian dan kerasulan. Okey. Mun ismatul rasul, apa maksud ismatul rasul? Ismahnya Pelihara daripada sebarang dosa. Okey, bagus. Dia sama dengan maksud maksum juga. Kan sebelum tu kan pernah belajar pasal maksum. Maksum tu maksudnya terpelihara daripada sebarang dosa. Sama ada dosa besar kah, dosa kecil kah. Okey, boleh faham semua? Boleh. Okey. Setakat tu ada soalan kah? Saya dah. Okey, untuk tutorial Ustazah akan bagi link dekat grup kelak. Jadi Jawab soalan. Jawab soalan. Jadi mun boleh siapkan awal, tolong siapkan awal. Okey, boleh sih? Boleh. Oh, doktor saya. Okey. Apa tu? Okey, untuk tutorial Ustazah akan bagi link lah dekat grup nanti. Okey, Ustazah nak pesan pada kamu. Semalam Ustazah ada bagi kerja rumah kan? Pasal nota tu. Tapi baru berapa orang je baru hantar. Jadi untuk hari ni, untuk tutorial ni Ustazah nak yang pertama, siapa yang belum siap kerja semalam, tolong siapkan. Dan Aiman Syahadat. Aiman Syahadat. Okay, Aiman tolong siapkan dan lain-lain jugalah. Okay, lepas tu untuk tutorial ni ingat dua benda ni. Yang pertama, siapkan kerja bagi yang belum siapkan. Dan yang kedua, Ustazah akan bagi link quizzes lepas tu dekat grup. Jadi mohon semua untuk buat. Dan jika ada soalan, boleh tanya terus dekat grup. Ataupun kalau malu boleh PM Ustazah. Okay, boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okey, terima kasih semua. Okey. Terima kasih untuk bagi kerjasama hari ini. Dan saya Ustazah doakan kamu semua berjaya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Boleh lihat dah. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama. Doktor. Okey. Nadia. Ya doktor. Student dah left ke semua? Dah left. Okey. So kejap saya nak tanya tentang jadual Nadia ni sebab ada bagi dua ni kan. Dua jadual. Jadi saya keliru. Sebenarnya ni yang dekat sini ni nampak tak apa yang saya share?
Nampak. Okay, so untuk Tuesday, rupanya Tuesday ni, hari Selasa ni Hanadia pecahkan ya?